Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 7 probability. In previous video kamu dah tengok macam mana nak kenal eksperimen, outcomes, events and also basic formula untuk kita cari probability. This time kita nak tengok tentang probability rules. Okay, so pada muka surat ini ada lebih kurang 5 probability rules yang kamu perlu tahu. Okay, so every time jawab soalan yang memerlukan penggunaan probability rules, boleh refer pada muka surat ini pada bahagian nota. Okay, kita pergi kepada rule yang pertama iaitu probability of the union. Okay, so union ni simbol dia adalah U. So ini adalah formula untuk probability of union between two events. Kalau kita ada probability A union B, formulanya adalah probability A plus with probability B minus with probability A intersect B. Okay, so macam mana boleh dapat formula ni? Kita tengok Venn diagram di bahagian sini. Okay, so kalau kamu ada dua event, event A and event B, dia ada overlapping dekat tengah ni. Okay, so kalau kita mencari A union B, okay, A union B maksudnya kita cari semua pada circle A. This is probability A. And union. Union ni macam gabung. Gabung dengan semua yang di circle B untuk probability B. So kalau kamu perasan, dekat bahagian tengah ni kita ada overlapping, which kita akan panggil yang tengah ni sebagai A intersect B. Simbol dia N pula kali ni. A intersect B. So yang kita nak cari adalah total daripada circle A dengan circle B. Tetapi kita tak mau yang overlapping ni. That is why formula dia kita ada probability A tambah dengan probability B, kamu tambah. Means that bila tambah kamu dapat yang tengah ni. But we don't want yang tengah tu, A intersect B. That is why dekat formula dia ada lagi tolak probability A intersect B. So again madam tunjuk probability A tambah dengan B and then kita minus yang tengah ni. So kita dapat probability A union B. Okay, sebab ada overlapping ni kena tolak balik overlapping ni. Okay, itu formula yang pertama. Formula ini sangatlah penting untuk kamu hafal sebab kita akan pakai dia banyak kali waktu solving soalan probability. Okay, next kita pergi kepada formula yang kedua. Okay, untuk formula yang kedua ni, dia ada perkataan mutually exclusive. If two events A and B are mutually exclusive. Yang ni pun penting untuk tajuk probability. Okay, which means both events cannot occur at the same time. Maksud both event cannot occur at the same time ini, maksud dia adalah A and B cannot intersect atau overlap. Okay, so kamu boleh tengok dekat gambar Venn diagram bahagian bawah ni. Kalau kita kata A and B are mutually exclusive events, maksud dia gambar dia mesti macam ni. Dia takkan ada overlapping macam yang Venn diagram pertama ni. Okay, so kalau kamu nampak Venn diagram yang begini, circle A berasingan dengan circle B, kita kata A and B are mutually exclusive events. So bila mutually exclusive event, dia ada dua formula yang kamu kena highlight dekat sini. Yang pertama adalah yang ini. Kalau kita nak cari union, okay, union antara A and B, which nak cari probability A and nak cari juga probability B, kita akan just simply probability A tambah saja dengan probability B sebab dia berasingan. Okay, and then one more thing, another fact yang penting kamu kena tahu adalah probability A intersect B adalah equal to 0. Disebabkan gambar kita tak ada overlapping. Okay, kita tak ada bahagian tengah ni, means that probability A intersect B is equal to 0. Okay, so yang ini tentang mutually exclusive events.
Next, kita pergi kepada rule yang ketiga. Rule yang ketiga adalah complement of event A. Okay, yang ini pun sangat penting. Okay, complement kita akan denote dia dengan A prime atau A bar. Okay, tapi commonly kita pakai A prime lah. Kalau kamu nampak A bar, kamu patut faham dia adalah A prime. Okay, yang ini kamu dah familiar daripada sekolah lagi. Okay, kalau kamu jumpa ada prime, kita akan kata contoh A prime. Kamu biasanya sebut di luar A. Kalau kita ada B prime, di luar B ataupun selain daripada B. Okay, so gambar Venn diagram adalah seperti yang ini. Okay, kalau dalam satu Venn diagram, kamu ada satu event A. So, kalau kita kata A prime, apa itu A prime? A prime adalah semua yang di luar A. Semua ni. Kita panggil dia sebagai A prime. Okay, so madam cuba shade. A kamu adalah circle event A. Semua yang madam highlight warna pink ini, yang di luar A. Okay, basically all yang berwarna pink adalah A prime. Okay, ataupun boleh juga label dia sebagai A bar. So, dalam satu Venn diagram, kita tahu total probability mesti equal to 1. Okay, jadi sebab tu munculnya formula yang pertama ini, which kita ada probability A, probability bagi event A, tambah probability A prime, dia mesti total equal to 1. Itu formula yang pertama. And formula yang kedua, kalau kamu nak cari probability A prime, probability yang di luar, okay, which yang warna pink ni. Kalau nak cari probability yang warna pink ni, apa kita buat? Kita tahu overall adalah 1 dan kita akan tolak dengan probability event A sahaja. Okay, so yang ni kita dapatlah semua yang warna pink itu yang kita panggil probability A prime. Okay, yang ini pun banyak soalan akan menggunakan konsep complement ni, so pastikan kamu fahamlah macam mana nak cari event yang complement. Okay, next kita pergi kepada rule yang keempat, iaitu De Morgan rule. Okay, De Morgan rule ni dia ada dua rule. Yang pertama adalah yang ini, dan ini yang kedua. Okay, apa yang De Morgan rule buat adalah, mereka nak bagi tips macam mana kamu nak hafal formula De Morgan rule. Okay, formula De Morgan rule ni dia melibatkan dua complement events, which is A prime, B prime. Okay, so macam mana kita nak hafal formula dia? Daripada dua complement ini, A prime, B prime, kita akan hilangkan kedua-dua prime dan kita akan gantikan dengan satu sahaja prime di luar. Okay, sama juga dengan formula yang bawah. Asal daripada dua prime ini, kita akan hilangkan prime dia, kedua-duanya, dan ganti dengan satu sahaja prime di luar. And then untuk simbol di bahagian tengah, kalau asalnya dia adalah union, kita akan tukar dia jadi intersection. Kalau asalnya adalah intersection, kita akan tukarkan dia jadi union. So, untuk De Morgan rule ni agak senang. Kalau kamu diberi A prime intersect B prime, so apa kamu buat adalah dia akan jadi probability, hilangkan prime dahulu, ganti dengan prime di luar. Kemudian simbol dekat tengah ni kita akan tukar. Daripada intersect dia jadi union. Itu cara untuk hafal De Morgan rule punya formula. Okay, next kita pergi kepada yang kelima. Madam nak kamu label ini rules yang kelima. Kita ada dua lagi formula yang penting juga untuk bantu kita solve soalan probability. Okay, so kita pergi kepada formula yang pertama dahulu. Yang ini, madam nak lukis Venn diagram supaya kamu nampak dengan lebih jelas macam mana kita dapat formula ni. Okay, untuk formula yang pertama ni, kamu diberi dua events, which is event A dan event B. Okay, so ini Venn diagram kita label ini event A, ini adalah event B. Okay, kalau kita baca probability A intersect B prime, kita guna macam cara sekolah yang kamu pernah buat. Okay, kalau kita ada probability A dahulu, so kita akan label untuk A sahaja dahulu. Okay, ini adalah A. Kalau kita nak intersect
Kamu akan cari yang bersilang nanti. Intersect dengan B prime. B prime means di luar B ataupun selain daripada B. So, kalau selain daripada B, Madam guna warna kuning, selain daripada B adalah yang di luar B. Which means semua yang di luar B. Okay, so kalau intersect, A intersect dengan B prime, kita nak cari kawasan yang bersilang. Okay, so eventually kalau tengok dekat gambar kita ni, Madam highlight warna pink, kawasan yang bersilang, A intersect B prime, hanya akan jadi kawasan yang berwarna pink ini. Ini sahaja kawasan yang bersilang. Okay, so formula yang pertama adalah refer kepada kawasan A yang warna pink itu without the intersection kat tengah ni. Okay, so macam mana nak dapatkan kawasan yang berwarna pink tu? Sebab tu kita ada formula PA. So, kamu ada probability A, kita akan tolak dengan probability A intersect B. Kita akan tolak yang tengah ni. That is where the formula comes from. Okay, boleh dapat daripada gambar Venn diagram. Okay, kita cuba pula buat Venn diagram untuk formula yang kedua. Okey, kita cuba pula buat Venn diagram untuk formula yang kedua. Okey, kamu diberi dua event, which is event A and also event B. Kita label this is A, this is B. Okey, now kita ada A prime. Okey, A prime means kawasan yang di luar A. So, Madam akan highlight semua kawasan yang di luar A dahulu. Okay, ini adalah semua kawasan yang di luar A. Kemudian kita nak intersect dengan B. Okay, kita pakai warna kuning untuk kita cari intersect dengan B pula. So, ini adalah B. So, kalau intersect means that kita mencari kawasan yang bersilang. So, daripada gambar kita ni, kita dapat kawasan yang bersilang sebenarnya adalah kawasan yang Madam highlight warna pink ini sahaja. Okay, so probability A prime intersect B adalah kawasan yang bersilang warna pink. So, macam mana nak dapat kawasan warna pink ni? Sebab itu kita dapat formula macam ni. Kita ada PB, keseluruhan probability B, kita akan tolak dengan intersection yang ini. Probability A intersect B. So, this is how kamu dapat formula ni. Okay, boleh hafal, tapi kalau tak dapat hafal, boleh cuba figure out daripada Venn diagram. Okay, so kita ada 5 rules. Union rule, mutually exclusive rule, complement rule, De Morgan rule, and the last one number 5 yang ini extra tambahan. Kita ada 2 formula ni untuk kamu gunakan mana-mana formula atau rules sewaktu kamu menjawab soalan probability.